Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada tengah hari ini dalam durus Ramadan. Dan insya-Allah perkongsian kita pada hari ini ialah ayat yang ke-238 dan juga 239 daripada surah Al-Baqarah. Kalau kita tengok pada ayat yang ke-238 surah Al-Baqarah, firman Allah Azza wa Jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Peliharalah semua salat dan juga salat wusta, iaitu salat asar. Waqumu lillahi qanitin, dan dirikanlah salat itu dengan khusyuk. Ayat 238 daripada surah Al-Baqarah, para ulama khususnya mufassirin mengkategorikan ayat ni sebagai idkhal ilahi. Idkhal ilahi ni apa dia? Dalam ilmu usul tafsir, idkhal ilahi ialah ayat yang datang secara tiba-tiba yang tidak bersangkut paut dengan perbincangan sebelumnya dan selepasnya, iaitu tidak ada kaitan dengan ayat sebelum dan juga ayat selepasnya. Maknanya ada isu lain yang dibincangkan, tiba-tiba datang ayat itu. Itu disebut sebagai idkhal ilahi, ataupun terjemahannya disebut sebagai pencelahan daripada Allah Azza wa Jalla. Dia masuk tiba-tiba di situ. Apa yang menarik pada ayat ni, di kiri dan kanan ataupun sebelum dan selepas daripada surah Al-Baqarah, iaitu bermula pada ayat 222 sampailah kepada ayat 241, 222, 241, lebih kurang 20 ayat lebih. Di tengah-tengah tu 238 cerita tentang salat. Kalau kita orang yang sentiasa membelek Al-Quran, dan bulan Ramadan inilah bulan yang memang dianjurkan untuk kita banyak memberikan interaksi dengan Al-Quran, kita akan perasan ayat-ayat bermula daripada 200 ke atas surah Baqarah ni, dia mula bercakap tentang hukum hakam. Terutamanya hukum hakam berkaitan dengan bab-bab berkaitan dengan munakahat, bab-bab berkaitan dengan nikah kahwin, bab-bab berkaitan dengan umur muslihah, perkara-perkara yang membaiki manusia bila mana dia hidup dalam komuniti ataupun bermasyarakat. Kalau kita perhati ayat 222, 223, yas'alunaka 'anil mahid, ayat berkenaan dengan orang datang jumpa Nabi tanya tentang hukum hakam perempuan yang datang haid. Lepas pada tu ayat 226, antara amalan jahiliah masyarakat Arab pada waktu itu ialah mereka bila mana datang rasa tak puas hati dengan isteri, dia akan sumpah tidak akan mahu menggauli isteri dia. Maka apa hukum hakam yang berkait dengan benda tu? Lepas pada tu datang perbahasan seterusnya 228, wanita-wanita yang diceraikan.
Macam mana pengurusan wanita yang diceraikan. 229 hingga 230 cerita tentang cerai ataupun talak. Seterusnya diteruskan lagi ayat-ayat seterusnya berkenaan dengan adab-adab hukum hakam ketika mana pasangan suami isteri itu bercerai dan macam mana dia nak rujuk. Diteruskan lagi tentang adab-adab yang berkaitan dengan wali yang menjaga perempuan itu. Pergi lagi kepada isu bab-bab berkaitan dengan penyusuan anak. Pergi lagi wanita yang kematian suami, iddah wanita yang kematian suami. Lepas tu pergi lagi adab yang perlu ada ketika mana kita nak meminang perempuan untuk dikahwini, dan juga adab seorang perempuan bila mana dia berada dalam iddah, sama ada iddah cerai ataupun iddah kematian suami. Masuk lagi isu seterusnya mas kahwin dan juga isu berkaitan dengan nikah mut'ah. Tiba-tiba lepas pada tu masuk cerita salat. Ini yang menarik susunan Al-Quran, dan sudah pasti Allah Azza wa Jal tidak menyusunnya secara tiba-tiba, pasti ada perkaitan. Sebab tu kalau kita tengok surah Baqarah, dia cerita tentang bab nikah kahwin, cerita tentang talak. Dia ada satu lagi surah dalam Al-Quran namanya surah At-Talaq. Surah At-Talaq ni, saya nak cerita yang surah At-Talaq dulu, baru kita masuk ke surah Baqarah. Surah At-Talaq ni orang kita tak berapa kenal dia dari segi isi kandungan dia, melainkan kita cuma kenal satu part saja daripada surah At-Talaq ni, iaitu ayat 1000 dinar. Di situ kita kenal. Kita mungkin tahu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Orang kita panggil ayat tu ayat 1000 dinar. Tak apalah, kita bukan nak bincang tentang kenapa dinamakan 1000 dinar. Cuma surah At-Talaq keseluruhannya cerita tentang talak. Kenapa ada isu takwa di situ? Kenapa ada isu tawakal di situ? Kenapa ada isu orang takwa, orang tawakal, Tuhan beri rezeki kepada dia? Sebab sebenarnya kalau kita tengok dalam kehidupan manusia ni, bila mana satu orang manusia tu dia berumah tangga, lelaki, perempuan, dia berumah tangga, antara waktu yang paling tegang dalam hidup berlakunya konflik dalam rumah tangga. Sama ada pergaduhan kecil yang tak mengakibatkan kepada cerai, ataupun pergaduhan kecil yang akhirnya jadi pergaduhan yang besar, perkelahian yang lebih teruk lagi, akhirnya mengambil keputusan untuk cerai ataupun hampir kepada cerai. Waktu tu yang diperlukan ialah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Surah At-Talaq dia cerita umum, macam mana nak mengatasi keadaan itu, macam mana nak isi diri pada waktu tu yang berkecamuk pemikiran dia isi dengan takwa pada Allah. Tapi surah Baqarah dia sebut praktikalnya, macam mana kita nak mengurus rumah tangga dengan baik. Allah Ta'ala kata hafizu ala salawati was salatil wusta, jagalah salat, terutamanya salat asar, dan berusahalah untuk khusyuk padanya. Menariknya ayat 238 ni ialah ayat pertama bagi Al-Quran. Al-Quran memulakan ayat pertama yang start dengan huruf ha. Huruf ha. Nanti kita akan tengok ayat terakhir dalam Al-Quran yang start dengan huruf ha, huruf apa, dan dia berkait 238 dengan ayat itu. Ini saya nak bawa gambaran Quran supaya kita tak rasa Quran tu hanya bacaan yang pendek. Sebab tu antara benda yang kita cuba nak angkat sekarang ialah melihat Al-Quran daripada pandangan yang tinggi. Dia macam kita selalu sebut di sini, ada orang dia bawa kereta, pandangannya hanya 1-2 kilometer ke hadapan. Tapi kalau orang yang naik helikopter, naik kapal terbang, dia akan memandang kawasan daripada bawah lagi luas. Macam itulah kita nak baca Quran. Kita baca Quran dengan pandangan tinggi. Kita tidak baca Quran dengan pandangan macam sini ke depan tu, tapi kita nak tengok dengan lebih tinggi lagi. Sebab pandangan yang lebih tinggi, kita akan dapat lihat di manakah keunikan Al-Quran itu. Idea ni kalau kita tengok pernah dibawa oleh satu orang tokoh daripada Al-Azhar yang bernama Dr. Abdullah Draz. Dia bawa usaha ni, tapi dia tak sempat untuk menyempurnakan keseluruhannya. Antara yang dia sempat bawa ialah aplikasi melihat Al-Quran daripada pandangan tinggi
daripada surah Baqarah. Ini antara apa yang dia sebut. Okay. Dia kata bila mana Tuhan masuk tentang salat, Tuhan nak beritahu daripada ayat 222, iaitu berkenaan dengan perempuan yang datang haid. Macam mana lelaki nak mengatasi ataupun nak menguruskan perempuan yang datang haid. Sebab kita tahu orang perempuan dia akan ada kecelaruan emosi dengan sebab ketidakstabilan hormon waktu dia datang haid ni, yang kadang-kadang sedikit sebanyak mengganggu kita sebagai suaminya, ataupun mengganggu mana-mana orang, walaupun bukan suami. Mungkin boleh jadi adik-beradik kita, adik lelaki dengan kakak dia, ataupun abang dengan adik dia. Bila mana adik perempuan dia ataupun kakak perempuan dia datang haid, tiba-tiba urusan jadi macam cacah merbah itu. Sebab emosi dia tak stabil. Kita yang lelaki ni nak duduk di mana pada waktu itu? Tuhan kata hafizu ala salawati was salatil wusta. Jaga salat kamu, kamu akan dapat bersabar di atas kerenah dia dalam keadaan macam tu. Sebab tu penting isu salat ni. Sebab tu Nabi menyebut tentang kriteria pemilihan pasangan suami isteri ialah yang paling terbaik pada agamanya. Nak tengok agama, tengok di mana? Tengok pada salatnya. Kita bulan Ramadan, antara benda yang kita kena utamakan ialah salat berjemaah. Sebelum daripada kita mengutamakan salat tarawih secara berjemaah. Salat tarawih tu bagus, tapi salat berjemaah lagi bagus daripada tu. Dan tiba-tiba dalam ayat 238 ni dia datang cerita tentang salatil wusta, iaitu salat asar. Salat asar kenapa dimentionkan di sini? Sebab antara waktu salat ataupun salat 5 waktu yang agak payah untuk dilakukan dengan sempurna, on time, ialah salat asar, kerana kesibukan orang pada waktu itu. Kalau pada zaman Nabi, kesibukan orang pada waktu itu ialah pada perniagaan, orang berniaga. Asar ni orang nak tutup kedai, orang nak kira untung. Kalau zaman kita, asar ni orang nak balik kerja. Kalau bulan Ramadan, orang nak beli makanan untuk berbuka. Akhirnya memilih untuk tak apa, kita lambatkan sikit asar pun tak apa. Tapi Tuhan kata kalau dia boleh jaga on time dia boleh datang awal 4.35, 4.36 waktu asar, dia datang lagi awal, maka ini ialah petanda dia boleh menjaga kepada semua waktu salat yang lain. Cuma bila mana kita dah jaga salat, satu benda yang kita kena usaha, perjuangan mendapatkan kekhusyukan. Dari segi tubuh badan, kita berjuang untuk jadi orang yang duduk di saf yang pertama, datang awal waktu, sebelum diseru azan datang. Allah Ta'ala datangkan ayat ni supaya kita dapat faham, wahai sekalian orang lelaki, wahai sekalian orang perempuan yang berkahwin, yang belum berkahwin, yang bercadang untuk berkahwin, kamu ingin jadikan urusan perkahwinan kamu tersusun, susunlah salat kamu. Poin dia di situ. Susun salat, Tuhan susun urusan kita. Sudah banyak contoh-contoh yang ditunjukkan daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Mereka-mereka yang menjaga salat tidak pernah dirugikan oleh Allah Ta'ala wala sikit pun. Melainkan Allah Ta'ala akan limpahkan kepadanya urusan-urusan yang terurus dengan baik. Jadi bila mana kita baca surah Baqarah, kita akan nampak cerita itu. Sebab habis daripada cerita jaga salat ni, lepas tu dia datang sikit lagi bab berkaitan dengan umur muslihah ataupun bab berkaitan dengan munakahat ni, iaitu berkaitan dengan Allah Ta'ala cerita tentang bab keluargaan. Lepas daripada 238, lepas tu datang perihal suami yang mati ataupun yang dah terlalu tua, dia nak tanggung macam mana isteri dia. Lepas tu wanita yang diceraikan dapat hak mut'ah. Lepas tu tiba-tiba datang cerita Talut dan Jalut. Nak sebut pada kita kekuatan yang ada pada tentera yang berperang pada waktu itu. Kekuatan juga ialah kekuatan pada salatnya. Ini benda yang penting. Sebab orang yang boleh salat, dia salat on time, dia salat on time, ialah orang yang cuba untuk mengikis kesombongan dalam diri dia. Tuan-tuan kena tahu berapa banyak ayat Al-Quran, terutamanya ayat-ayat Makkiyah ni, yang membawa konotasi yang sama. Bila mana Tuhan cerita kenapa orang kafir lawan Nabi, fahum yastakbirun, mereka ni orang yang takabur. Tuhan selalu sifatkan yang tak nak sembah Tuhan, yang pilih untuk ingkar terhadap tauhid, disifatkan sebagai orang yang takabur. Bila mana satu orang dia salat, dia sedang menghapuskan ketakaburan dalam dirinya. Sebab betapa banyak urusan dunia
betapa ramai orang penting yang dia perlu layan, akhirnya dia pilih untuk datang memberikan dirinya kepada Tuhan. Ini orang yang mengikis kesombongan. Sebab tu bila mana kita baca surah Baqarah, kita akan tengok gedung ilmu yang besar. Hadis riwayat Ahmad, Nabi kata, sesiapa yang membaca Sab'ut Tiwal. Sab'ut Tiwal ni 7 surah yang panjang. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf sampailah kepada At-Taubah, faqad akhadha habrun min ilm. Dia telah mengambil bahagian besar daripada ilmu. Dalam hadis yang lain juga Nabi sebut, sesiapa yang membaca surah Baqarah, dia selamat daripada batalah. Batalah ni maksudnya ahli sihir. Selain pada itu Nabi juga sebut, sesiapa yang baca surah Baqarah ini, rumah itu tidak akan dimasuki syaitan. Kerana apa? Adakah kerana ada sesuatu yang kuat ataupun sesuatu yang magic pada surah Baqarah? Yang pasti kita tahu ayat Al-Quran akan ada kemuliaan dia. Cuma nak sebut pada kita betapa panjangnya surah Baqarah ini menyebabkan pihak-pihak yang nak menjadikan kita dekat pada kejahatan akhirnya berputus asa dengan orang yang berterusan baca surah Baqarah. Sebab tu kalau kita tengok Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia kata kenapa Nabi kata orang yang baca surah Baqarah rumahnya tak akan dimasuki syaitan? Kerana syaitan tunggu lama nak boleh dia habis Baqarah tu. Baqarah ni lama nak boleh baca habis. Dekat dengan 3 juzuk, hampir komplit 3 juzuk, walaupun dia tak sampailah 2 juzuk setengah, tapi dia antara surah yang panjang. Kalau tuan-tuan buka rakaman-rakaman qari-qari di YouTube pun semua, kebiasaannya surah Baqarah ni timing paling pendek pun 2 jam 15 minit, timing paling pendek. Yang tu yang bacaan hadar, bacaan laju. Apatah lagi bacaan yang murattal, kadang-kadang boleh pergi pada 3 jam setengah ataupun 3 jam 45 minit. Cuma nak katanya masa yang diperuntukkan untuk baca surah Baqarah itu terlalu panjang sehingga mengakibatkan banyak kebaikan turun kepada orang yang membaca surah Al-Baqarah. Sebab tu benda ni penting. Kita bukanlah nak kempen kena baca banyak, cuma yang lebih utama lagi ialah faham apa yang dibaca dan cuba untuk persoalkan kenapa datang ayat ni di sini, kenapa datang ayat ni di sini. Berbalik kepada fakta yang awal kita sebut tadi, surah Baqarah ayat 238, ayat ini ialah ayat pertama yang memulakan huruf ha padanya. Maknanya ayat pertama dalam Quran yang start dengan huruf ha ialah ayat ni, hafizu ala salawati was salatil wusta. Ayat terakhir yang menggunakan huruf ha dalam Al-Quran ayat mana? Tuan-tuan boleh agak? Dia ada pada juzuk 30, iaitu surah At-Takatsur, ayat yang berbunyi hatta zurtumul maqabir. Ayat itulah ayat yang lah dalam Quran yang guna huruf ha sebagai permulaan ayat tu. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib, dia sebut kaitan antara ayat 238 dengan ayat yang kedua daripada surah At-Takatsur. Allah Ta'ala kata pada ayat 238, hafizu ala salawati was salatil wusta, jagalah salat-salat dan juga salat asar. Sampai bila nak jaga? Surah At-Takatsur menjawab, hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Salat ini kena jaga sampai mati. Itu kaitan. Ilmu ni dia sebut sebagai ilmu munasabat, ilmu mencantumkan hubung kait antara semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran untuk membawa misi yang utama, iaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahawasanya di negara kita ni, di Malaysia ni, masyarakat kita ni masih lagi kurang pendedahan tentang ilmu munasabat. Ilmu munasabat ni ialah ilmu berkaitan dengan hubung kait, surah ni dengan surah ni, ayat ni dengan ayat ni, yang awal dengan yang akhir, yang tengah berkait dengan yang depan, yang tengah berkait dengan yang belakang. Antara ulama yang angkat benda ni secara bersungguh, kebanyakannya ialah ulama daripada India dan Pakistan. Antaranya ialah Imam Al-Farahi. Sebab tu ada tesis tulis tentang kejuhudan Imam Al-Farahi. Dan satu benda kita boleh fikir, kenapa Allah Ta'ala memilih benua itu menjadi tempat untuk kaji Quran dengan cara yang berbeza? Di Hijaz ataupun Arab Saudi lah kita sebut, Al-Quran diturunkan. Di Mesir
Al-Quran dibacakan. Sebab tu nak cari qari-qari yang hebat di Mesir. Di Syam, Al-Quran ditafsirkan. Sebab tu nak cari tokoh-tokoh mufassirin yang hebat, kebanyakannya daripada Syam. Tapi di India, Al-Quran diangkat keunikan dia. Di Malaysia dilagukan kot. Orang Malaysia ni pandai berlagu kan. Di Malaysia ni Al-Quran dilagukan. Mungkin dia sebab yang itulah. Cuma nak katanya, saya rasa ilmu ni menarik. Sebab bila mana kita bawa ke dalam masyarakat, orang baru start nampak, oh macam ni nak pakai ayat Quran. Sebelum ni dia hanya pakai, dia anggap ayat Quran tu macam jampi je. Tak apa, Nabi pesan suruh baca, kita baca. Tapi dia tak nak fikir, kenapa kena baca? Kat mana hubung kait yang kena baca? Hari ni orang menghadapi masalah rumah tangga yang sangat parah. Kalau kita tengok dalam kajian, sentiasa akan keluar di akhbar ke, kita tahu kita tak tahu ke, orang yang terkenal ke, orang biasa ke, mengalami masalah konflik rumah tangga. Bahkan JAKIM ni dia pernah keluarkan, antara statistik yang paling tinggi ialah orang yang kahwin pada usia perkahwinan belum menjangkau 5 tahun. Yang ni banyak kes berlaku perceraian pada isu-isu yang kecil. Bila mana kita buat selidik pergi dalam, dekat mana problem dia? Problem ni ialah pada penjagaan salatnya. Sebab tu orang lelaki bila mana dia berkahwin, kalau yang bujang dia tak berapa jaga salat, dia nak kahwin, dia bukan kena baiki keuangan dia saja, dia juga kena baiki cara dia jaga salat dia. Bahkan cara dia jaga salat tu lebih utama untuk dibaiki berbanding cara dia mendapatkan ataupun mengukuhkan sara hidup dia. Jadi itu benda yang penting. Ini perkara yang penting untuk kita tengok. Jadi bila mana kita berada pada bulan Ramadan yang mulia ni, kita cubalah untuk jadi orang yang betul-betul menjaga salat kita sebaik mungkin. Sebab ayat ni Tuhan sebut hafizu, jaga betul-betul. Hafizu ni ialah jaga yang security dia tinggi. Macam mana kita, bila mana kita bekerja dengan satu tempat, kita punya takut terlewat. Macam orang kerja pejabat apa semua, dia risau betul kalau dia tam'in dia merah, risau. Sebab itu boleh kacau KPI dia, boleh kacau SKT dia, macam-macam istilah yang diguna. Tapi antara benda yang boleh kacau pertolongan Tuhan pada kita ialah salat kita. Siapa yang lambat tam'in salat, problem pada kehidupan dia akan bertambah. Tuan-tuan percayalah benda tu. Dan tuan-tuan akan tengok, kalau manusia ni dia dihadapi masalah, dia dihadapkan dengan masalah, cara dia nak ubati ataupun angkat masalah tu ialah dengan baiki salat dia. Tidak ada benda lain, tidak ada perkara lain yang paling mujarab untuk mengangkat sebarang masalah yang berlaku dalam hidup, melainkan kita menguruskan balik, kita cek balik, kita schedule balik salat kita. Jadi itulah perkara yang kita boleh kongsikan pada tengah hari ni, supaya ianya menjadi pembakar semangat untuk kita jadikan bulan Ramadan ni permulaan untuk kita jaga salat dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya jadi orang yang bersalat, tapi jadilah orang yang menjaga salat. Ini ialah perkara yang penting, perkara yang semua orang Islam tahu tentang betapa besarnya kepentingan menjaga salat ni, terutamanya orang lelaki. Menjaga salat dengan bersalat berjemaah, menjaga salat dengan salat berjemaah di masjid, itu lebih utama. Yang jaga salat jemaah tu bagus dah, tapi jaga salat jemaah di masjid. Ada orang dia jemaah tapi dia jemaah dengan isteri dia, on time sembahyang, tak kena juga. Dia yang Nabi tunjukkan dalam sunnah, Nabi salat di masjid dengan para sahabat, lepas tu Nabi balik, kalau ada isteri Nabi yang nak melakukan salat jemaah, Nabi akan ulang sekali lagi. Sebab tu sunnah yang ni agak berat sikit, mengulangi balik salat di rumah. Kerana apa? Kerana nak bagi pahala berjemaah kepada isteri dan nak bagi rasa. Sebenarnya orang perempuan kalau dia salat di rumah dia pun, dia dah dapat pahala yang banyak dah pun. Cuma ada sebahagian orang dia nak benda tu. Cuma nak katanya itu ialah antara sunnah-sunnah yang berat. Sebab tu hadis riwayat Ibnu Mas'ud, dia pernah tanya Nabi, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang Tuhan paling suka? Nabi kata as-salatu liwaqtiha, salat di awal waktu. Summa, kemudian birrul walidain, buat baik kepada kedua ibu bapa. Tuan-tuan kalau tengok, buat baik pada mak ayah duduk nombor 2. Lepas pada tu yang paling awal sekali ialah
salat dulu. Nak kata betapa besar dan tingginya. Sebenarnya orang yang salat, Allah Ta'ala akan berikan kepada dia kekuatan untuk melakukan buat baik kepada mak ayah. Orang yang tak jaga salat, dia mungkin buat baik pada mak ayah dia, tapi dia buat baik kerana nak suruh orang kata dia buat baik pada mak ayah dia. Tapi orang yang jaga salat, dia buat baik pada mak ayah dia kerana itu perintah Allah Ta'ala. Orang puji ke, orang tak puji ke, tak. Ada orang, dia buat baik pada mak ayah. Ni saya kata contoh orang yang tak salat, tak jaga sangat salat. Dia buat baik pada mak ayah dia dengan tujuan dia demand pada mak ayah dia untuk khidmat pada dia. Sebab tu ada sebahagian orang zaman kita ni, dia buat baik pada mak ayah dia supaya nanti dia beranak, cucu dia, mak ayah dia nak jaga. Tu tak kena. Itu bukan daripada birrul walidain yang baik. Tapi kalau dia orang yang salat, dia akan tahu itu benda yang tak patut dia buat, tidak sepatutnya dia buat. Kalau dia orang yang salat, dia akan memenuhi keperluan mak ayah dia, bukan untuk ambil kesempatan pada mak ayah dia, bukan juga untuk nampakkan pada diri dia, dialah terpaling buat baik berbanding adik-beradik yang lain. Bukan itu. Lepas pada tu yang ketiga barulah berjihad. Yang last sekali baru jihad. Sebab jihad ni dia datang jarang-jarang je. Salat ni dia datang selalu, hari-hari. Orang ada mak ayah pun kena salat, orang tak ada mak ayah pun kena salat. Orang sehat pun kena salat, orang sakit pun kena salat. Nak kata betapa besarnya keutamaan salat. Sebab tu dalam surah Baqarah ni, dalam isu-isu rumah tangga, tiba-tiba dimasukkan bab penjagaan salat. Sebab ianya termasuk daripada benda yang penting, yang perlu kita utamakan pada segala urusan-urusan yang kita rasa utama dalam hidup kita. Alhamdulillah, berpada situ untuk tengah hari ini, moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.